man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ayuh sahabat, kita bersama membantu dan berinfak kepada pembinaan Masjid Taman Seri Impian. Semoga infak anda, segala kesusahan dipermudahkan dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Masya Allah, itu dia Masjid Seri Impian. Dan hari ini kita akan berbincangkan mengenai berinfaklah sebelum tiba ajal mendatang. Bersama dengan saya sekarang ni di studio, saya bawakan kepada anda semua pemeriksa kira-kira pembinaan Masjid Bandar Seri Impian, Ustaz Fauzan Yaakob. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, apa khabar pagi ni? Alhamdulillah sihat diri. Alhamdulillah, Masya Allah. Topik tajuk kita Ustaz, berinfaklah sebelum tiba ajal mendatang. Sudah pastinya kalau cakap pasal ajal ni Ustaz kan kita takut sangat kan. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami apa yang dimaksudkan dengan topik kita pada hari ini Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dewi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, muslimin muslimat. Para penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama-sama bersiaran langsung dalam perkongsian tentang berinfaklah sebelum tiba ajal mendatang. Ya. Jadi dalam bahasa yang mudahnya Dewi, sebelum mati kita berinfak dan kita bersedekah. Ya. Sebab itu bertepatan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebut yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, "Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasah." Apabila matinya terputus nyawa anak Adam ini, maka terputuslah segala amalan illa salasah, iaitu kecuali 3 perkara. Yang pertama apa dia? Sadaqatun jariyah, iaitu sedekah jariah, wa ilmu yang tafa'u bi, ilmu yang beramal yang baik manfaat kepadanya, wa waladun soleh an yadulahu, anak yang soleh yang mendoakan kepada ibu bapanya. Jadi hadis ini jelas menerangkan bahawa orang yang mati tidak ada dah amal-amal yang boleh dilakukan. Solat tak boleh, mengaji tak boleh, berzikir pun dah tak boleh. Tetapi masih lagi mendapat pahala sedekah jariah, iaitu apa dia? Sedekah jariah yang mana mereka lakukan sebelum mati. Jadi bila lakukan sebelum mati, maka pahala jariah itu berpanjangan walaupun dah mati. Jadi hadis ini Nabi anjurkan kita bersedekahlah, berinfaklah sebelum ajal mendatang. Bertepatan juga Dewi dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqakum minas solihin. Sadaqallahul azim, yang bermaksud wa anfiqu, infakkanlah, sedekahkanlah, dermakanlah sebahagian rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum datang daripada salah seorang daripada kamu ajal maut, kematian. Jika tidak, mereka akan menyesal dan berkata, fayaqulu rabbi laula akhartani, ya Allah Tuhan kami, alangkah baiknya kau lewatkan sedikit ajal maut kami ini untuk apa? Fa'asaddaqakum minas solihin, untuk kita bersedekah. Jadi berpandukan kepada ayat Quran ini tadi menunjukkan bahawa Allah Taala anjurkan kita bersedekah sebelum ajal mendatang. Jadi ayat ini juga disebut sebagai fa'asaddaqah, maknanya orang yang nak ajal maut, nak mati ni, dia minta dengan Allah Taala bukan nak solat, bukan nak mengaji, bukan nak zikir, tapi nak apa? Nak bersedekah, nak berinfak, tetapi dah terlambat. Nah, jadi ayat ini berjelas menunjukkan bahawa orang yang ajal nak tiba, nak sampai, dan orang yang dah mati itu, dia akan merasa rugi apabila dia tidak menginfakkan sebahagian harta rezeki yang Allah Taala kurniakan kepada dia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugi. Jadi kita yang masih diberi nyawa, kesihatan, mempunyai rezeki yang banyak, harta yang banyak, kita infakkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya pada hari ini kita dalam program pembinaan Masjid Bandar Seri Impian Keluang gitu. Allah itu saja. Allahu akbar, masya-Allah, itu dia sebenarnya peringatan buat kita semua yang masih hidup yang perlu untuk kita bersedekahkan. Jadi Ustaz mungkin boleh kongsikan Ustaz, harta yang manakah yang benar-benar menjadi milik kita Ustaz? Baik. Muslimin muslimat, para penonton dari Allah, ya Dewi, harta benar-benar yang menjadi milik kita dan kita gunakan untuk jalan Allah adalah melalui amalan sedekah dan infak. Kerana harta itu kita bukan sekadar kata kita bersedekah, berinfak, dia habis di dunia. Kerana manfaat orang yang bersedekah dan berinfakkan hartanya ke jalan Allah itu, dia akan mendapat manfaat di dunia dan di akhirat. Baik, jadi seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Amri yang mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kullu mri'in, setiap manusia ini di bawah naungan sedekahnya. Bila
banyak sedekahnya, banyaklah naungannya. Maknanya dia sedekah di dunia tapi dapat naungan di akhirat. Masya-Allah. Sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Dan jadi Ustaz, tadi kita ada berkaitan, tengok visual berkaitan dengan Masjid Jami' Bandar Seri Impian di Kuang ni Ustaz. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami antara projek-projek ataupun apa yang sedang dilakukan ketika ini untuk sama-sama kita berinfak. Okey, projek sekarang ni kita dalam proses meratakan tanah. Yang mana projek ini bukan sekadar saja kita nak membina masjid, tapi di situ ada dewan orang ramai, pusat rekreasi kanak-kanak dan tempat parking yang luas, di mana di situ kita akan bina perpustakaan yang mana boleh menampung keperluan 15,000 penduduk Bandar Seri Impian di situ. Jadi sekarang ni kita masih lagi dalam proses meratakan tanah dan pengukuran tanah dan sebagainya daripada pihak berkuasa lah. Ya, dan mungkin boleh kongsikan juga berapa anggaran yang diperlukan untuk kos pembinaan. Anggaran kos pembinaan sebanyak 11 juta dan kini yang kita telah kumpul sebanyak 1.6 juta, masih lagi memerlukan 9.6 juta. Jadi kita ketahui bahawa penonton TV Al-Hijrah ada 2 juta penonton. Maka kita ambil 1 juta penonton dan setiap orang daripada 1 juta itu menderma RM10. Menginfakkan RM10. Maka cukuplah 10 juta, maka kontraktor akan meneruskan pembinaan itu dengan lancar. InsyaAllah. InsyaAllah, itu dia kan. Jadi penonton-penonton, Assalamualaikum kan, Masya Allah. Mungkin boleh kongsikan sedikit gambaran Ustaz berkaitan dengan Masjid Jami' apabila siap nanti. Bagaimana keadaannya? Keadaannya di atas tanah seluas 10 ekar yang mana seperti saya katakan tadi, fasiliti yang cukup lengkap, yang luas, yang mana pada hari ini pun mereka penduduk Bandar Seri Impian terpaksa mendirikan solat di tempat yang lain. Maka sekiranya masjid itu telah disiap, dibina, akan memuatkan lebih daripada 2-3 ribu jemaah boleh mendirikan di solat situ. Maka kalau orang nak buat jemputan kahwin pun kita ada dewan terbuka, ada dewan untuk kita buat majlis dan sebagainya, dan perpustakaan dan banyak lagi fasiliti-fasiliti yang menarik yang boleh digunakan pakai oleh penduduk Bandar Seri Impian itu. Ya, ini bukan sekadar masjid sahaja tapi banyak lagi antara pembangunan yang akan dilakukan. Jadi Ustaz, bagaimana agaknya penonton-penonton Assalamualaikum nak bersama-sama kan untuk membina masjid, sebab kita tahu kalau kita bina masjid, insya-Allah Allah akan membina istana ataupun rumah kita di syurga Allah nanti. Silakan Ustaz. Baik, pertamanya bagi mereka yang ingin menginfakkan sebahagian harta yang Allah Taala kurniakan kepada mereka untuk pembangunan Masjid Bandar Seri Impian ini, bolehlah transfer ke akaun yang tertera di kaca TV tuan-tuan para penonton di sana, di akaun Bank Rakyat 1101 818 244 atas tabung pembinaan Masjid Bandar Seri Impian Keluang. Ya, Masya Allah, itu dia dah ada di depan kaca TV anda sekarang ini. Kita boleh ambil screenshot untuk kita buat derma. Jadi Ustaz, mungkin kata-kata terakhir untuk penonton Assalamualaikum hari ini untuk teruskan berinfak kan untuk membantu dalam pembinaan Masjid Seri Impian ni Ustaz. Baik, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, infiru khifafan wasakilan. Berangkatlah dalam keadaan susah dan senang. Untuk apa? Fisabilillah, untuk kita berinfakkan sebahagian harta kita pada jalan Allah agar kita dapat membina sebuah masjid yang boleh digunakan pakai oleh masyarakat Bandar Seri Impian khususnya dan umumnya kepada masyarakat luar, dan sedekah yang kita infakkan itu akan mendapat jariah di akhirat kelak, dapat memayungi kita di padang mahsyar nanti, insya-Allah. Insya-Allah, mudahan, amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada anda semua, jangan lepaskan peluang sini. Sebenarnya kan peluang untuk kita sentiasa membuat kebaikan Ustaz. Di nombor yang tertera di kaca TV anda sekarang ini, ambil screenshot dan sebarkan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Dan terima kasih sekali lagi Ustaz. Sama-sama, terima kasih kerana bersama dengan kami selaku pemeriksa kira-kira pembinaan Masjid Bandar Seri Impian, Ustaz Fauzan Yaakob. Saya doakan dan kami juga tim Assalamualaikum, doakan semoga segalanya insya-Allah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan penonton Assalamualaikum. Jadi kita nak berehat dulu seketika, insya-Allah kita kembali lagi selepas ini.